Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita bertemu lagi pada pagi ini. So, hari ini kita akan masuk kepada revision topik 7 iaitu limit. So, saya ada berikan kamu set soalan. So, kamu boleh refer pada soalan yang diberi. Kita akan bincang soalan-soalan itulah. Okey. So, kita tengok pada nota kita sikit. Okey. So, hari ini kita akan masuk kepada topik 7 revision topik 7 iaitu limit. So, saya ada sediakan sedikit peta minda berkaitan dengan overall tajuk limit ni. So seperti yang para pelajar boleh lihat, so limit ni mudah saja. So kita perlu untuk solvekan limit ni, kita perlu sub value saja. Langkah pertama, kita sentiasa subkan value of x yang ada pada kita punya limit. So and then kita lihat function kita itu terjadi case apa. So dia terbahagi kepada 6 case. So kalau kita masuk value of x, kita ada possibility iaitu dapat case yang pertama, dapat value terus, dapat jawapan terus lah. Ataupun kita masukkan value of x, kita dapat bentuk 0 over 0. So kalau 0 over 0, kita boleh apply factorization dan juga multiply with conjugate. Okay, and then sekiranya kita masukkan value of x, and then kita dapat case any number divided by 0, so jawapan kita confirm infinity. Cuma kita kena tentukan sama ada dia infinity saja ataupun positive infinity ataupun negative infinity. So ini di bawah tajuk infinite limit lah. Maksudnya jawapannya confirm infinite. Okay, and then bentuk yang keempat ataupun case yang keempat, kita dapat any number divided by infinite. So jawapannya 0. So ini limit at infinity. Okay, so ni bermaksud x approaching kepada infinity lah. Okay, and then x approaching kepada infinity juga, kita kemungkinan dapat bentuk yang kelima iaitu infinite divided by infinite. So apa yang perlu kita buat apabila infinite divided by infinite adalah bahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut. Okay. Dan bentuk yang terakhir ataupun case yang terakhir yang kita boleh dapat adalah infinite minus infinite. So stepnya adalah multiply with conjugate, and then sekiranya tak dapat selesaikan lagi, kita jump kepada method yang kelima ataupun case yang kelima iaitu infinite over infinite. Okay, so kita lihat pada nota ni, saya ada sediakan macam nota kaki lah sikit. So sekiranya infinite tambah infinite, kita akan dapat infinite yang lebih besar. Begitu juga dengan infinite kuasa 2 akan dapat infinite yang lebih besar. Infinite dari infinite akan dapat infinite yang lebih besar. Punca kuasa infinite akan dapat infinite juga. Okay, and then kita dalam topik ini juga kita tekankan berkaitan dengan existence of limit. Okay, so existence of limit x approaching a from right must be equal to limit x approaching a from left. So sekiranya limit daripada kanan sama dengan limit daripada kiri, so that's mean so kita punya limit itu adalah exist ataupun wujud lah. Okay, so kita jump terus kepada soalan yang pertama. Kita pada soalan pertama. Okay, so soalan yang pertama iaitu A, evaluate limit x approaching 4 2 minus x over 4 minus x. So macam saya cakap tadi, langkah pertama kita cuba masukkan value of x. So x kita adalah 4. So x kita adalah 4. So kita dapat lihat kat sini 4. So kita cuba masukkan ke dalam function kita. So 2 tolak set 4 akan dapat 0. So bermaksud pada kita punya numerator akan dapat 0. And then pada denominator pun 4 minus 4 akan dapat 0. So berdasarkan peta minda tadi, so kalau case 0 over 0, so bermaksud kita ada dua possibility yang kita boleh guna. Dua method, iaitu yang pertama sama ada factorization ataupun multiply with conjugate. So kita boleh lihat macam tu kan. Okay, so bermaksud sama ada factorization ataupun conjugate untuk kita selesaikan. So saya nampak kita boleh factorizekan dia pada denominator. 4 minus x tu kita boleh factorizekan dia. So macam mana nak buat, kita tengok. Okay, so langkah pertama, limit, okay, x approaching 4, so 2 minus x over, so 4 minus x ni saya akan factorizekan dia. Jadi macam mana, dia akan jadi macam ni lah. Okay, dia akan jadi 2 minus x multiply with 2 plus x. So dia boleh jadi macam tu. Ni saya apply apa? Kita apply konsep ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tolak B dan juga A tambah B. So kita apply benda ni. So dia akan dapat 2 minus x darabkan dengan 2 plus x. Okay. So kita nak apply factorization pada denominator. So ada benda yang kita boleh cancel tak? So saya lihat kita boleh cancelkan
2 minus cert x pada numerator dan juga denominator. So kita cancelkan. So kita dah simplifykan kita punya limit. So limit x approaching 4 akan jadi 1 over 2 plus cert x. Okay, semudah itu saja. So kita lihat, adakah kita boleh selesaikan lagi ataupun simplify apa? Tak ada. So kalau tak ada, kita boleh masuk kepada step yang terakhir, iaitu subkan value of 4 ke dalam kita punya limit. So kita subkan, kita akan dapat 1 over 2 plus cert 4. So kita akan dapat bersamaan dengan 1 over 2 plus 2, and final answer kita akan dapat 1 over 4. Okay, semudah itu sahaja. Okay, untuk soalan yang pertama. Okay, kita proceed kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan B. Soalan B, kita lihat. Okay, so if limit x approaching 1, fx equal to 2, and limit x approaches 1, gx equal to 64, find limit in bracket fx times cert gx plus fx squared. Okey, so kita diminta untuk cari limit dan kita dah beritahu apakah limit-limit yang berkaitan. Okey, so langkah pertama, apa yang kita boleh buat dengan soalan macam ni? So kita boleh apply properties of limit. So daripada yang soalan yang diminta ni, okey, yang saya highlightkan ni, kita boleh apply properties of limit dekat sini. Okey, so kita boleh pecahkan dia. Okey, so yang pertama, saya akan pecahkan jadi apa? Limit, okey, x approaching 1, fx. Okey, darabkan dengan, okey, so ada rumah cert dekat sini, so kita buat rumah cert terlebih dahulu, besar-besar. So limit x approaching 1 gx. Nampak tak? Saya buka bracket ni supaya dia jadi bentuk macam ni lah. And then plus with, okay, fx kuasa 2 tu, so bermaksud limit x approaching 1 fx yang dikuasa 2 kan. Okay, so kita dah apply properties of limit kat sini. So and then kita boleh gantikan dengan value-value yang berkaitan, iaitu limit x approaching 1 bersamaan dengan 2 dan limit x approaching 1 gx bersamaan dengan 64. So kita gantikan yang pertama. So limit x approaching 1 fx bersamaan dengan 2, okay, darabkan dengan limit x approaching 1 gx. Tapi ada square root kan. So kita buat square root. Okay, so limit x approaching 1 gx bersamaan dengan 64. Okay, and then plus, so limit x approaching 1 fx, okay, yang ni, okay, yang ni bersamaan dengan 2. So kita akan dapat in bracket 2 to the power of 2. Okay, so then the next step kita selesaikan saja. So 2 darab dengan cert 64 equivalent to 8 plus 2 to the power of 2 equal to 4, and then 16 plus 4 kita akan dapat 20. So semudah itu saja untuk soalan yang pertama. Okay. Okay, kita lihat pada soalan yang kedua. Soalan yang kedua, function f is defined as, so kita diberi satu function yang berbentuk piecewise. So ada banyaklah function kat sini, 1, 2, 3 dan 4. Okay, dan diberi setiap function tu domain masing-masing. Okay, so untuk soalan seperti ini, sekiranya berkaitan dengan limit, saya suka untuk para pelajar saya buat satu number line supaya senang kita buat rujukan. Okay, let's say saya buat satu number line satu garis melintang. Okay, and then kita buat number line, iaitu kita ambil domain-domain yang berkaitan, iaitu nombor 1, nombor 2 dan juga nombor 6. Okay, so kita letakkan nombor-nombor ini ke dalam kita punya number line. So kita ada 1 and then 2 and then 6. Dan 6. Okay, and then kita akan masukkan function-function berkaitan ke dalam kawasan masing-masing. Okay, so untuk yang pertama, kita tengok so untuk yang pertama adalah x less than 1. So functionnya adalah x squared plus p. So x squared plus p. So untuk lebih kecil daripada 1, bermaksud function tu terletak kat mana? Dekat sini lah. Less than 1, x squared plus p. Bermaksud less than 1 ni dia menuju towards kepada
negative infinity. Maksud 1 ke bawah sampai dah negative infinity, functionnya adalah x kuasa 2 plus p. Okay, and then kita lihat pada domain yang kedua iaitu di antara 1 dan 2. So functionnya adalah q. So kita masukkan function di antara 1 dan 2, di antara 1 dan 2 functionnya adalah q. Okay. Yang ketiga, di antara 2 dan 6, di antara 2 dan 6. So function yang terlibat adalah x squared minus 4 over x minus 2. Dan untuk x lebih besar sama dengan 6. Bermaksud 6 sehingga ke positif infinity. Okay. Sehingga ke positif infinity . So apa yang kita perlu buat? Functionnya adalah, panjang function . So 2x squared plus x plus 2 over x squared minus 3x plus 1. Okay. So kita dah bahagikan function tu mengikut dia punya domain dia. Mengikut condition dia lah. Okay, so sekarang ni kita lihat pada soalan yang pertama. Okay, lepas buat number line tu, so kita lihat pada soalan yang pertama iaitu find limit x approaching positive infinity fx. So kawasan manakah yang menunjukkan limit itu menuju ke positive infinity? So yang saya lihat iaitu function yang lebih besar sama dengan 6. So yang ini. So kita ambil yang lebih besar sama dengan 6 sebab yang ini menuju ke positive infinity. Hanya 6 saja yang menuju ke positive infinity. Yang function yang kedua ni x kuasa 2 tambah 4 per x kuasa 2 di antara 2 dengan 6. Q ni pula 1 di antara 1 dan 2. Dan x kuasa 2 tambah p ni pula menuju ke negative infinity. So dia nak yang menuju ke positive infinity. So bermaksud yang terlibat hanyalah function ini yang saya highlightkan. Itu yang lebih besar sama dengan 6. Yang mana yang itu yang menuju ke positive infinity. So kita dah tahu function mana yang terlibat. So kita salin dahulu soalan. So limit, okay. So limit x approaching positive infinity. So kita salin functionnya iaitu function untuk x lebih besar sama dengan 6 iaitu 2x squared plus x plus 2 divided by x squared minus 3x plus 1. Okay, so kita dah selesai pilih function. So macam mana kita nak solvekan dia? Kita back kepada mind map tadi. So langkah pertama, always masukkan value of x. So sekarang ni value of x kita adalah positive infinity. So kita masukkan pada numerator, kita akan dapat infinity. Masukkan infinite dalam denominator pun kita akan dapat infinity. Bermaksud kita dapat case infinite over infinite. So kalau kamu tak ingat, kita boleh lihat mind map tadi. So kalau case infinite over infinite, okay. So metodnya adalah divide with the highest power of denominator. So kita akan bahagikan dengan kuasa tertinggi pada denominator. So kita akan bahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut. So kita lihat pada denominator kita, okay. So kita lihat pada denominator kita x squared minus 3x plus 1. So kuasa tertingginya adalah kuasa 2. So bermaksud every single term di dalam kita punya function akan dibahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut tadi iaitu x kuasa 2. So kita akan bahagikan setiap term dalam function kita dengan kuasa tertinggi pada penyebut iaitu kuasa 2. Okay, so kita akan dapat 2x squared divided by x squared plus x divided by x squared plus 2 over x squared. Okay, bahagikan. So every single term perlu dibahagikan dengan kuasa 2. Minus 3x over x squared plus 1 over x squared. Okay. Dan kita lihat ada apa-apa yang kita boleh simplifikan. So kalau yang mana kita boleh simplifikan, kita simplifikan. So x squared divided by x squared akan jadi 1. X divided by x squared akan jadi 1 over x. Yang ni kita tak boleh ubah. Okay, x squared divided by x squared kena dapat 1. So x divided by x squared tinggal 3 over x. Yang ni pun kita tak boleh ubah. So kita salin semula kita punya function yang telah disimplifikan. So limit x approaching positive infinity. So 2 plus 1 over x plus 2 over x squared divided by 1 minus 3 over x plus 1 over x squared. Okay. So kita lihat pada kita punya function. Okay.
adakah kita boleh simplify lagi? So kalau tak boleh, kalau kita tak boleh apa-apa lagi, so kita perlu masukkan value infinite ke dalam kita punya function. So kita akan dapat pada numerator, bersamaan dengan 2 plus 1 over x. So 1 over infinite akan dapat 0. Any number divided by infinite adalah 0. Okay. And then 2 divided by infinite squared akan dapat 0 juga pada numerator. And then bahagikan dengan 1 over 3 divided by infinite akan dapat 0. 1 divided by infinite squared akan dapat 0 juga. So kita akan dapat jawapannya adalah 2 bahagikan dengan 1. So kita akan dapat final answer adalah 2. Okay, semudah itu saja untuk kita jawab soalan yang pertama A. So langkah pertama tadi kita perlu pilih dulu kita punya function yang berkaitan. Okay. So kita lihat kepada soalan seterusnya, soalan B. Okay. Soalan B kita lihat. So the value of P. Okay, find the value of P if limit x approaching negative 2 fx equal to 5. Okay. So kita lihat kita punya number line tadi. So negative 2. So negative 2 ni berada dekat mana? So yang saya lihat negative 2 ni berada pada kawasan yang lebih kecil daripada 1. So bermaksud kalau saya extend kita punya number line ni, so kita mungkin boleh tambah negative 2 dekat sini. So maksud negative 2 termasuk di dalam function x squared plus p. So x squared plus p ni sampai negative infinity. So memandangkan from left dengan from right, dia mempunyai function yang sama iaitu x squared plus p. So bermaksud functionnya adalah limit x squared plus p. Kita gantikan saja. Okay. So kita tahu function yang perlu kita pilih adalah x squared plus p. Okay. Okay. So kita buat pengiraan. So limit x approaching negative 2. Kita dah pilih tadi. Dia punya function adalah x squared plus p. Sebab negative 2 berada di dalam lingkungan lebih kecil daripada 1 tadi yang menuju ke negative infinity. So x squared plus p. Dia kata bersamaan dengan 5. Okey. Bersamaan dengan 5. Okey. So langkah pertama kita akan masukkan value. Kita tengok. So kita masukkan value. So kita akan dapat negative 2 to the power of 2 plus p equivalent to 5. Okay. So kita akan dapat negative 2 squared bersamaan dengan 4. So 4 tambah p bersamaan dengan 5. So jadikan p sebagai subjek, kita akan dapat 5 minus 4 equivalent to 1. So p is equal to 1. Okay. So semudah itu saja untuk kita jawab soalan B. So, kita proceed kepada soalan yang seterusnya iaitu soalan C. Okay. Find the value of Q if limit x approaching 2 exists. Okay. Approaching 2. Tengok approaching 2 kat mana? Okay, 2 ada. So dia kata limit yang menuju ke arah 2 wujud. So keyword tadi adalah exist. Okay. So kita highlight dulu soalan. Dia kata dia nak cari value of Q. Okay. Sekiranya limit x approaching 2 exist. So bila dia kata exist, wujud. Okay, tadi kita ingat balik syaratnya. Sekiranya limit itu wujud, exist, limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan. Okay. So dia dah mention exist bermaksud limit from left is equal to limit from right. So mana limit from left, mana limit from right? So ini adalah 2. Okay. Yang ini adalah 2. Kita punya approaching limit kita. So ini adalah limit yang approaching from left towards 2. Okay, dia menuju kepada 2. Manakala yang ini adalah limit approaching 2 from right. Okay, from right. Okay, so bermaksud dia kata limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan. Yang mana limit daripada kiri adalah Q dan limit daripada kanan adalah x squared minus 4 over x minus 2. So kita salin dahulu. Okay. Berdasarkan maklumat yang kita dapat iaitu exist, so kita boleh tuliskan di situ, okay, bahawa limit x approaching 2 from left, okay, kuasa negatif tu menunjukkan dia from left, fx is equal to limit x approaching 2 from right, fx. Okay, so kita ambil function yang berkaitan.
So 2 from left tadi adalah Q. Okay, Q. Okay, sorry. Okay. Q dan 2 from right adalah x squared minus 4 over x minus 2. So kita masukkan ke dalam function yang berkaitan. Okay. So 2 from left tadi adalah limit x approaching 2 from left adalah Q dan limit x approaching 2 from right adalah x squared minus 4 over apa tadi? Over x minus 2 over x minus 2. Kenapa dia berjadi sama dengan? Disebabkan keyword exist ni. Bila exist, yang kiri sama dengan yang kanan. Okey, yang kiri sama dengan yang kanan. Okey. So kita teruskan lagi. Okey. So kita lihat properties. So limit x approaching 2 from left Q. Q ni adalah constant. So kalau mengikut properties of limit, sekiranya limit constant akan dapat constant itu semula. So bermaksud kita akan dapat Q semula lah. So kat sini Q saja. So limit x approaching 2 from right. So kita masukkan 2 ke dalam function. So dapat 2 kuasa 2 tolak 4. So kita akan dapat pada numerator 0. Pada denominator pun 0. So bermaksud kita dapat case 0 over 0. So bila 0 over 0, ada dua cara yang kita boleh guna. Sama ada factorize ataupun conjugate. So di sini saya lihat kita boleh guna factorization. Okay. So kita akan apply benda yang sama. Iaitu limit x approaching 2 from right. So pada numerator ni saya boleh factorizekan dia. So jadi x minus 2 dan juga x plus 2. Divide by x minus 2. Okay. So sekiranya kita dah factorize ataupun conjugate, mesti ada benda yang kita boleh cancelkan ataupun yang kita boleh simplifykan. So, nampak kita boleh simplifykan x minus 2 dengan x minus 2. So bermaksud, okay, kita lihat, kita teruskan pengiraan kita. So Q ni kita salin sahaja. So limit yang baru ni adalah x approaching 2 from right. Yang tinggal adalah x plus 2 saja. So kita dah tak boleh buat apa-apa. So kita boleh masukkan value of 2 ke dalam kita punya limit. So jadi 2 tambah 2, 4. So kita akan dapat Q bersamaan dengan 2 tambah 2, iaitu Q bersamaan dengan 4. Okey. So semudah itu saja untuk soalan C. Untuk kita selesaikan. Okey. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang ketiga. So evaluate each of the following limits if exist. Okey. So dia kata limit yang exist, so kita tinggal masukkan nilai dan kita cuba solvekan. Okey. So langkah pertama, macam saya cakap, kita sentiasa cuba masukkan nilai untuk tengok dia case yang mana. So ada 6 case yang boleh kita kaitkan. So kita masukkan value negative 1 ke dalam function A ni, iaitu limit x approaching to negative 1, 2x minus 6 over x squared minus 2x minus 3. So bila saya masukkan nilai negative 1, so pada function tu kita akan dapati kita akan dapat 2 darab negatif 1 tolak 6 divide by dengan negatif 1 to the power of 2 minus 2 times negatif 1 minus 3. So saya akan dapat yang di pengangka, iaitu 2 darab negatif 1 dapat negatif 2. So kita akan dapat negatif 8. Okay. Over negative 1 squared akan dapat 1 tambah 2 dapat 3, so akan dapat 0. So any number, any number divide by 0, kita akan dapat apa? So apa-apa nombor bahagikan dengan kosong, kita akan dapat jawapannya infinity. So semudah itu saja untuk kita selesaikan soalan A ni, iaitu jawapannya infinity. Perlukah kita nak tahu dia positif ataupun negatif infinity? Tak perlu, sebab kat sini dia tak ada mention pun dia ada negative 1 ni daripada kiri ke ataupun daripada kanan ke. So kalau ada daripada kiri atau daripada kanan, kita kena tentukan sama ada dia positif ataupun negatif infinity. So jawapan ni adalah infinity sahaja. So semudah itu saja. Okey. So kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan B. Soalan B. So kita lihat soalan B. So limit x approaching infinity, 3x cubed minus 11x squared plus x plus 1 over 4x minus 2x cubed.
Okey. So kita lihat. So sentiasa untuk kita masukkan value terlebih dahulu. So X kita approaching kepada value of infinity. So bermaksud bila saya masukkan infinity pada numerator, saya akan dapat infinity. Masukkan infinity ke dalam denominator, gantikan pada X, kita akan dapat infinity juga. So kita dapat case yang keempat ke yang kelima? Yang kelima. Case yang kelima iaitu infinite over infinite. So kita akan bahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut. So caranya adalah bahagikan dengan kuasa tertinggi pada penyebut sekiranya kita dapati dia adalah case infinite over infinite. So kita lihat apakah kuasa tertinggi pada penyebut kita, iaitu 4x minus 2x cube. So obviously x cube adalah kuasa yang tertinggi. Bermaksud every single term di dalam kita punya function limit ni perlu dibahagikan dengan x kuasa 3. Okay, iaitu kuasa tertinggi pada penyebut. Okay, so kita salin saja limit x approaching infinity. So pada numerator 3x cube, every single term perlu dibahagi dengan x cube. Minus 11x squared over x cube plus x over x cube plus 1 divided by 4x divided by x cube minus 2x cube divided by x cube. Okay, so kita tengok yang mana kita boleh simplifikan, kita simplifikan. So x cube divided by x cube akan dapat 1, x squared divided by x cube akan dapat 11 over x sahaja. Okay, so x divided by x cube akan dapat 1 over x squared. Okay, sorry, yang belakang ni saya tertinggal. Patutnya kita bahagikan dengan x cube juga. Okay, so tu kita tak boleh ubah, so kita biarkan saja. So x divided by x cube akan dapat x squared. So 4 over x squared, x cube divided by x cube akan dapat 1. Okay, so kita salin semula pada function yang telah disimplifikan. So limit x approaching to infinity. So 3 minus 11 over x plus 1 over x squared plus 1 over x cube divided by 4 over x squared minus 2. Okay, so ada apa-apa yang kita boleh simplify lagi? Kalau tak boleh, kita boleh pergi kepada final step, iaitu dengan memasukkan value of infinity ke dalam function kita. So bila kita masukkan, kita akan dapati 11 divided by infinite akan dapat 0 plus 1 over infinite to the power of 2 akan dapat 0 juga. Apa-apa nombor bagikan infinite, confirm jawapannya kosong. So para pelajar kena ingat yang tu. 1 over infinite cube pun dapat 0. So atas 0 belaka. Bahagikan dengan 4 divided by infinite squared akan dapat 0 minus 2. So jawapan akhir kita akan dapat negative 3 over 2. Okey, semudah itu saja untuk soalan yang ketiga. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan yang keempat. Okey, given fx dalam bentuk piecewise function. So ada 5 function yang terlibat. Okey. So okey, macam tadi saya cakap, kalau soalan berbentuk piecewise function ni untuk limit, so lebih elok kalau kita buat satu number line and then kita letakkan function pada tempat dia supaya senang kita nak trace. Okey, so langkah pertama kita akan buat garisan lurus lah, number line. Kita akan buat number line. So satu straight line dekat sini untuk kita tepatkan kita punya function. So function yang terlibat kita boleh ambil iaitu negative k, 1, k, 5. Okey, ada 4 nombor yang terlibat. Okey, so kita masukkan nombor-nombor tersebut, iaitu yang pertama adalah negative k, and then yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah k, dan yang keempat adalah 5. Okey, so kita masukkan function-function yang berkaitan. So untuk less than negative k, less than negative k, so functionnya adalah ax plus 7. Ax plus 7. So kita masukkan function ax plus 7. Di antara negative k dengan 1, functionnya adalah 3. Di antara k dengan 1 adalah x squared plus 1.
So, pelajar boleh lihat dalam piecewise function ni, di antara 1 dengan K adalah X kuasa 2 tambah 1. Dan yang seterusnya ada antara K dengan 5, iaitu 3X plus 1. Dan untuk lebih besar, ada 5 iaitu 16. Okay. So, macam saya cakap tadi, kalau pelajar ingat, okay, line ni bukan berhenti kat sini, dia menuju ke negatif infinity. Yang ni pula menuju kepada positif infinity. So, maksud 16 tu. Functionnya sampai infinity, daripada 5 ke infinity semua 16. Okay. So, tanpa melengahkan masa, kita tengok pada soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama, A. Okay, find the values of K if limit X approaching K, Fx exists. Okay. So, ada keyword dekat sini. Dia kata, cari value K. Dia nak tahu nilai K sekiranya limit X approaching K wujud. So, ada word exist. So, bila ada word exist ni tadi, limit daripada kiri K sama dengan limit daripada kanan ke K. So, yang mana? So, yang mana value of K? So, kita lihat pada kita punya number line tadi. So, ini adalah kita punya value of K. So, bila dia kata exist, so limit approaching from left towards K is equal to limit approaching K from right. So, itu by definition apabila dia exist. Limit daripada kiri sama dengan limit daripada kanan yang menuju kepada K. Okay. So, berdasarkan definition itu, okay, kita cuba selesaikan soalan kita. Okay. So, limit X approaching K from left, kuasa negatif, from left, Fx is equal to limit X approaching K from right, Fx. Okay. So, function pun kita dah tahu yang terlibat adalah X squared plus 1 untuk from left dan 3X plus 1 untuk K from right. So, kita gantikan saja ke dalam kita punya equation. So, limit X approaching K from left, Fx adalah X squared plus 1. Manakala, okay, ini disebabkan keyword exist saja, sebab tu kita boleh samakan dengan dia. Limit X approaching K from right adalah 3X plus 1. Okay. So, then kita teruskan pengiraan. Okay, kita masukkan K ke dalam kita punya function. So, kita akan dapat, gantikan K ke dalam X, itu akan jadi K squared plus 1 is equal to 3K plus 1. Kamu jangan hirau pasal negatif, kuasa positif tu hanya menunjukkan arah dia daripada kiri ataupun daripada kanan. Okay, so kita dapat satu equation. So, kita kumpulkan semua ke left hand side supaya dia equate dengan 0. So, dia akan jadi K squared, okay, minus 3K. So, 1 minus 1 akan dapat 0. So, equal to 0. So, kita akan dapat K squared minus 3K equal to 0. So, kita boleh factorizekan dia. So, factorizekan K. So, tinggal yang dalam adalah K minus 3 sahaja. Sama dengan 0. So, di sini terdapat 2 possible values of K. Iaitu, yang pertama adalah K equal to 0. Dan yang kedua adalah K minus 3 equal to 0 adalah K equal to 3. So, kita dapat 2 values of K. Dia cakap values kan, bermaksud ada lebih daripada satu nilai. So, kita dapat 0 dan juga 3. So, itu untuk soalan yang pertama. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay. Soalan B. Okay. Soalan B. Okay. Okay. Soalan B dia kata hence. Okay. Hence ni bermaksud kita kena gunakan jawapan yang sebelumnya. Okay. Ni pun saya nak pesan. Okay. Bermaksud dia ada kaitan. Soalan ni berkaitan dengan soalan yang pertama. So, jawapan di soalan pertama kita akan gunakan untuk selesaikan soalan yang kedua. Okay. Hence, by using value of K which is greater than 0. Sebab dia tahu kita ada 2 values of K. 2 values of K. Iaitu yang pertama 0. Yang kedua ada 3. Tapi dia kata dia nak yang K greater than 0 saja. So, find the value of A if limit X approaching negative K exists. Okay. Kat sini pun ada satu keyword lagi. Yang pertama, dia suruh kita gunakan value untuk K lebih besar dari 0, iaitu K sama dengan 3. 0 automatic reject lah. Sebab dia kata K greater than 0. So, 3 lah jawapannya yang kita pilih.
So find the value of A. Okay, dia nak tahu value of A sekiranya, okay, sekiranya limit x approaching to negative k exists. Okay, so bila dia habaq, dia beritahu negative k, x approaching negative k to exist, bermaksud limit daripada kiri negative k sama dengan limit daripada kanan negative k. Okay, so mana negative k? Kita tengok mana negative k kita ni. Okay, so ini adalah negative k kita. So sekarang ni dia kata limit ni wujud. So bermaksud limit from left is equal to limit from right. Okay, so limit from left kita adalah ax plus 7 dan limit from left kita adalah 3. Dan dia kata k yang kita nak guna adalah 3. Okay, so sekarang ni kita nak menjawab soalan. Okay, so dia suruh kita pilih value dulu. Value of k yang greater than 0 adalah k sama dengan 3. Okay, lepas tu dia suruh kita cari apa? Limit x approaching to negative k. So k sama dengan 3 bermaksud approaching to negative 3. Okay, so bermaksud k kat sini adalah negative 3. Okay, so bermaksud negative 3 dan dia kata limit itu adalah exist, bermaksud negative 3 from left fx bersamaan dengan limit, okay, x approaching negative 3 from right fx. Okay, so berdasarkan word exist tadi, exist of limit. Okay, so apakah function yang di sebelah kiri, iaitu ax plus 7, yang di sebelah kanan adalah 3 sahaja. Kita masukkan function yang berkaitan. So limit x approaching negative 3 from left adalah ax plus 7, manakala limit x approaching negative 3 from right adalah constant 3 sahaja. Okay, berdasarkan maklumat kat sini. So hanya dua function ni yang kita ambil, iaitu ini daripada kiri dan ini daripada kanan. Okay, so kita boleh selesaikan. So kita masukkan nilai negatif 3 ke dalam function. So kita akan dapat nilainya adalah negatif 3a plus 7. Untuk yang di sebelah kanan ni, mengikut properties of limit, sekiranya limit constant akan dapat constant itu semula. So bermaksud limit approaching negative 3, 3, so kita akan dapat 3 semula sebab constant dia kan. Okay, so apa yang kita boleh buat? Jadikan A sebagai subjek. So negative 3A equivalent to 3 minus 7. So negative 3A bersamaan dengan negative 4. Okay, negative 4. So A equivalent to negative 4 over negative 3, which is kita boleh simplifykan dapat 4 over 3. So itulah value of A. Okay, semudah itu saja untuk kita selesaikan untuk soalan 4B. So akhirnya kita sampai kepada soalan yang terakhir untuk revision topik 7 hari ini, iaitu soalan yang kelima. So kita baca dahulu. So find limit x approaching negative infinity, x plus square root of x squared plus 5x. Okay, so macam biasa, kita akan masukkan value dahulu untuk tahu dia case yang mana. So kita masukkan kita punya value ke dalam function. Saya dapati kita akan dapat case ini adalah case infinite minus infinite, iaitu case yang ke-6 kalau kamu lihat pada perteminan yang saya bagi. So infinite minus infinite, okay, adalah case yang ke-6, iaitu caranya adalah multiply with conjugate. Okay, multiply with conjugate. So kita kena darabkan dengan conjugate lah. So kita mulakan pengiraan. So saya ambil warna merah lah. So limit x approaching negative infinity. So x plus square root of x squared plus 5x over 1. Darabkan dengan dia punya conjugate. Okay, conjugate kita akan ubah simbol yang berada di tengah ni, iaitu positif jadi negatif. So dia akan jadi x minus square root of x squared plus 5x over x minus square root of x squared plus 5x. Okay, so yang ini kita namakan sebagai conjugate. Conjugate. Okay, so multiply with conjugate.
So apakah langkah seterusnya? Okey, yang pada numerator darabkan dengan numerator, yang pada denominator darabkan dengan yang berada pada denominator. Okey, semudah itu saja. So kita expand pada numerator dan denominator, so kita akan dapat limit x approaching negative infinity. So yang pada numerator ni kita akan dapat x, okay, x plus square root of x squared plus 5x multiply with x minus square root of x squared plus 5x, okay, over, okay, satu darabkan dengan diri dia akan dapat yang itulah. So kita akan dapat x minus square root of x squared plus 5x only. Okay, so kita lihat actually pada yang di atas ni kita boleh gunakan konsep A tolak B, A tambah B iaitu A kuasa 2 tolak B kuasa 2 bersamaan dengan A tambah B, A tolak B. Okay, kita boleh gunakan konsep yang ni. Okay, kenapa? Berapa lihat yang ini, katakanlah X ini adalah A, set X squared plus 5X ni adalah B, so dia akan jadi A tambah B, yang ni akan jadi A tolak B. So kita akan dapat A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So saya akan gunakan konsep ini untuk kita expandkan pada numerator. So limit x approaching negative infinity, so dia akan jadi A squared minus B squared. So A adalah X, so X yang dikuasa 2 kan, tolakkan dengan B yang dikuasa 2 kan. B adalah set X squared plus 5X yang dikuasa 2 kan. Okey, bahagikan dengan, okay, yang bawah kita tak ubah apa-apa, so kita salin saja X over X squared plus 5X. Okey, kita dapat yang tu kan. Okey, so kita boleh expand pada kita punya numerator. So X squared akan dapat X squared lah. So limit X approaching negative infinity, so X squared akan dapat X squared. So yang ni square root kita kuasa 2 kan akan hilang square root tu, so dia akan jadi negative in bracket X squared plus 5X. So ni kena hati-hati dia ada bracket para pelajar, over dengan X minus set X squared plus 5X. Okay, so apa yang boleh kita buat kemudian adalah kita tengok pada numerator kita boleh simplifykan tak. So saya nampak kita boleh open bracket, so dia akan jadi bentuknya adalah okay, so limit x approaching negative infinity, so x squared minus x squared akan jadi 0. So negative positif akan dapat negative 5x lah, negative 5x over x minus square root of x squared plus 5x. Okay, so kita lihat pada kita punya function adakah kita boleh simplify lagi ataupun tak. So kalau tak, kita boleh masukkan value of infinite. So bila masukkan value of infinite, saya dapati pada numerator akan dapat infinite, pada numerator akan dapat infinite, dan pada denominator masukkan infinite pun akan dapat infinite. So kita masih tak dapat selesaikan dia. Dia menjadi case infinite over infinite pula. So bila case infinite over infinite, so apa yang perlu kita lakukan adalah kita akan bahagikan dengan kuasa yang tertinggi. Okay, so pada penyebut. So kuasa tinggi pada penyebut adalah set x squared. Okay, so kita akan bahagikan dengan set x squared, tapi untuk x kita kena bahagi dengan x. Sebab apa? Sebab absolute of x bersamaan dengan set x squared, dan set x squared bersamaan dengan plus minus of x. So untuk x saja kita perlu pilih sama ada dia positif x ataupun negatif x, bergantung kepada kita punya value of infinity. Okey, tak apa, kita buat dahulu. So kita akan dapat limit x approaching negative infinity. So untuk x kita akan bahagikan dengan negatif x. Sebab apa?
Sebab kita punya value pada kita punya limit tu adalah x approaching negative infinity. So x approaching negative infinity. So bermaksud kita akan pilih value yang negative x. Okay. So kita akan buat pengiraan. So negative 5x divided by negative x over, okay, x divided by negative x, okay, and then kita akan dapat apa lagi? So kat dalam ni kita akan dapat square root, okay, square root of x squared divided by x squared. Sebab x squared kan, so saya besarkan rumah dia, so bagi dengan x squared dapat 5x over x squared pula untuk yang sebelahnya. So itu pun kena bagi dengan x squared sebab, tapi saya besarkan rumah dia. So kita simplifykan yang mana boleh. So ni kita simplifykan, okay. Yang ni pun kita boleh simplifykan, yang ni pun kita boleh simplifykan. Okay, semudah itu sahaja. So and then apa yang kita boleh dapatkan di sini, tersalin semula kita punya limit. So limit x approaching negative infinity, okay. So kita akan dapat 5 over negative 1 plus 5 over x. Okay. So kita lihat adakah kita boleh simplifykan lagi. Kalau kita tak boleh simplifykan, so kita tak boleh buat apa-apa lah. So kita masukkan value. So bila masukkan value, kita akan dapati bahawa kita akan dapat 5 bagikan negatif 1 tolakkan dengan set 1 tambah kosong. So kita akan dapat 5 per negatif 2. So semudah itu sahaja. Kita lihat pada soalan yang seterusnya, soalan 5B. Okay. So given piecewise function, so kita ada 3 function, x plus 4, a and x plus 1. Okay, soalan lebih kurang je. So soalan macam ni kita perlu buat number line lah. So kita perlu buat number line. Okay, so kita buat satu garis lurus. Yang mana nombor yang terlibat adalah number 1 and b. So 1 dan juga b. And then kita boleh tempatkan kita punya function. Untuk yang lebih kecil daripada 1, yang pertama adalah x plus 4. So kat sini x plus 4. So ini menuju ke negative infinity. Yang di antara 1 dan b adalah a. Dan untuk yang lebih besar daripada p yang menuju ke positive infinity adalah x plus 1. So x plus 1. Okay, so kita dah buat number line tu mudah sikit lah untuk kita buat kerja. So kita baca soalan apa? Okay, dia kata a dan b adalah constant and find the values of a and b if the limit of fx exists at x equal to 1 and x equal to b. Dia kata cari nilai a dan nilai b sekiranya limit pada 1 dan b wujud. Maksud bila pada 1 dan b ni wujud, bermaksud daripada kiri 1 sama dengan daripada kanan 1 dan daripada kiri b bersamaan dengan daripada yang kanan b. Okay, so itu maksud exist. Okay, so kita buat satu per satu. So kita mulakan dengan value of 1 terlebih dahulu. Okay, so value of 1 kita ambil. So limit x approaching 1 from left fx equal to limit x approaching 1 from right fx. Okay, sebab dia kata exist pada x sama dengan 1 dan juga exist pada x sama dengan b. Okay, so daripada situ kita dah buktikan bahawa satu yang from left sama dengan from right. So kita tinggal ambil function. So limit x approaching 1 from left, iaitu function yang terlibat adalah x plus 4. So inilah yang daripada kiri yang menuju ke 1. So kita salin balik. Functionnya adalah x plus 4 bersamaan dengan 1 from right, iaitu functionnya adalah a. So limit x approaching 1 from right adalah constant a. Dia kata a dengan b adalah constant. Kita selesaikan. So masukkan value of 1 ke dalam function. So akan dapat 1 plus 4.
Okey, untuk yang right hand side, limit constant, akan dapat constant, so akan dapat A semula. So bermaksud A bersamaan dengan 5. Okey, so selesai untuk A. Kita dapat value of A. And then, ada satu maklumat lagi dia beritahu tadi, iaitu dia exist pada B juga. Okay. Exist pada 1 dan juga pada B. So bermaksud daripada B from left sama dengan B from right. Okay. So limit x approaching B from left, fx is equal to limit x approaching B from right, fx. Okay, so kita pilih function yang berkaitan. So B from left, function yang terlibat adalah A. And then B from right adalah x plus 1. Okay, so kita ambil maklumat ni. Sorry. So limit x approaching B from left, B from left, fx, iaitu A bersamaan dengan limit x approaching B from right, iaitu x plus 1. Okay. So limit x approaching B A ni constant. So constant akan dapat constant semula iaitu A. So, maksud A bersamaan dengan, so B untuk yang sebelah kanan ni kita masukkan value of B. So akan dapat B plus 1. So kita boleh guna value of A untuk sub ke sini. So A bersamaan dengan 5. So 5 equal to B plus 1. So B equivalent to 5 minus 1 lah. So 5 minus 1 bersamaan dengan 4. So kita akan dapat A sama dengan 5 dan B bersamaan dengan 4. Okay, semudah itu sahaja. Okay, so kita tengok. Okay, ada satu lagi soalan yang terakhir. Dia kata, hence, find limit x approaching 6 fx. Okay, so x approaching 6 fx. So kita lihat 6 kat mana. So tadi B kita dah tahu, B nilainya 4. So kita gantikan kat sini, B bersamaan dengan 4. Okay, saya padam dulu. So B bersamaan dengan 4 B bersamaan dengan 4. So dia kata dia nak limit x approaching 6. So bermaksud 6 ni, okay, berada lebih besar daripada 4. So 6 ni berada dekat sini. Okay. So memandangkan 6 ni berada dekat sini, dia suruh kita cari. So function yang terlibat iaitu greater than 4. Greater than 4 adalah x plus 1. Bermaksud x plus 1 ni dia valid sampai positive infinity. Bermaksud yang from left towards 6 dan from right towards 6 mempunyai function yang sama, iaitu x plus 1. So bermaksud kita terus ambil saja function x plus 1 tersebut. So limit x approaching 6 fx adalah function x plus 1. Sebab greater than 4, bermaksud 4 sehingga infinity, function yang valid adalah x plus 1. So kita boleh selesaikan pengiraan kita. So just masukkan value. So 6 plus 1, which is equivalent to 7. So inilah jawapan akhir untuk revision kita pada hari ini. Okay. So saya harap awak dapat manfaatkan kita punya revision ni. So awak boleh guna, dengar ulang kali, banyak kali. Dan sekiranya terdapat ketidakfahaman, boleh bertanya kepada saya. Dan okay, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan like channel saya. Okay, awak boleh lihat di YouTube di YouTube. Okay, pergi ke YouTube and then awak boleh search Cikgu Yepi Okay, so ini channel saya, so boleh subscribe and then bolehlah lihat video-video yang saya kongsikan selama ni untuk awak buat revision. Okay, that's all for today. Thank you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.